soal-soal pengurusan, soal daftar anggota yang ada nama yang berkali-kali, soal pengurusan pemilihan kali ini dengan JPP dan beberapa soalan-soalan lain kan. Jadi ada juga soalan-soalan yang mungkin ditanya dalam bentuk yang lain, tapi saya ingat boleh dirangkumkan dalam keempat-empat perkara tadi kan. Baik. Kita tengok yang pertama, bagaimana nak menang pilihan raya. Ada 2-3 perkara yang kita perlu faham bahawa menguruskan pilihan raya dan juga berkempen ini, baik dalam kempen politik, dia sebenarnya tidak banyak beza juga dalam kempen-kempen yang lain. Contohnya dalam kempen berniaga, contohnya nak jual barang. Okay. Yang pertama begini, saudara-saudari mungkin merasakan terutamanya di Sarawak yang kita sekarang ini berada di tahap yang paling bawah sekali. Sejak 10-15 tahun lepas, keadilan PKR di Sarawak tidak pernah merasa paling bawah macam ini. Sudahlah kena khianat. Lepas tu masuk pilihan raya negeri, kalah semua. Sama juga dengan persekutuan, kita pun rasa pedih itu, sudahlah kena khianat, menang, lepas tu kena khianat, lepas tu kalah 4 pilihan raya negeri berturut-turut. Jadi maksudnya kita sekarang berada betul-betul di bawah. Satu ilmu yang saya harap saudara-saudari amalkan bukan saja dalam politik, amalkan dalam semua perkara lain dalam hidup. Memang resam dunia, the rule of the universe is this. Dia akan ada turun dan dia akan ada naik. Dia akan naik dan dia akan turun. Sesiapa yang menguruskan apa-apa pun, kalau dia rasa dia duduk di atas lama-lamanya, dia bodoh. Kalau dia rasa bila dia berada di bawah, dia akan berada di bawah sampai bila-bila pun dia bodoh. Orang yang berjaya menguruskan perniagaan ke, menguruskan keluarga ke, menguruskan parti politik, ialah orang yang faham bahawa kita akan berada di bawah, tapi kalau kena cara, walaupun kita tidak sehebat mana, tapi kalau timing itu betul dan kita bersedia dengan baik, akan ada masa yang lawan kita itu pula akan berada di bawah, tapi kita mesti bersiap sedia semasa dia dah nak jatuh ke bawah, kita berada di situ. Baik kan? Itu ilmu yang paling penting dalam politik sebenarnya. Sebab itu kalau tengok secara saintifik, keputusan pilihan raya umum di negara ini, termasuklah juga keputusan pilihan raya negeri Sarawak pun, dia ada pendulum swing setiap 10 tahun. Itu memang resam dia secara saintifik. Dia bukan soal pandai ke tidak pandai, memang mood rakyat begitu. Dan dia bukan sahaja di negara ini, mood rakyat di mana-mana di seluruh dunia. Apabila sesuatu parti itu mula menang, populariti dia itu akan turun dan turun dan turun. Kalau kena cara, dia akan kalah. Kalau tidak, pilihan raya akan datang, lepas itu mesti kalah. Sebab memang jiwa manusia begitu. Dia pilih satu benda, lama-lama dia bosan. Dia bagi peluang dekat satu kumpulan, lama-lama kumpulan itu mustahil dapat memenuhi semuanya. Jadi, resam pertama cukup penting, kena faham dia akan ada naik dan dia akan ada turun. Saya dulu dalam oil and gas, saya pernah dalam upstream, saya juga dalam downstream kan. Ilmu perniagaan dalam oil and gas contohnya kan. Yang ini yang Sapura semua jadi isu ni. Kita kena pandai baca bila pasaran ataupun harga minyak itu berada di peringkat yang tinggi. Kita juga kena pandai baca bila dia jatuh ke bawah. Kerana pusingan turun naik itu tetap ada. Syarikat yang selalunya paling cerdik dan paling beruntung ialah syarikat yang boleh membaca bila dia dah jatuh harga ke bawah dan dia sedang nak naik. Bila harga itu sudah jatuh ke bawah dan dia sedang nak naik, mana-mana syarikat yang membina kapasiti tambahan dan mengembangkan perniagaan masa dia nak naik itu, dialah yang paling untung. Kerana bila harga itu dah sampai ke kemuncak, dia dah ada kilang baru, dia dah ada production baru, dia dah ada volume baru. Sedangkan orang lain terlepas kapal baru nak buat masa itu. Baik.
So itu rule pertama kan. Okey, rule kedua apa dia? Dalam parti politik ke, dalam perniagaan ke, dalam nak mengorat cari kekasih ke, sama juga. Kita tidak boleh menang dengan kekuatan orang lain. Hanya orang yang ada kekuatan diri sendiri yang akan berjaya dan menang. Jadi dia tidak ada jalan singkat. Dan macam mana nak menang? Peraturannya simple saja. Petuanya sangat mudah. Kekuatan itu perlu dibina. Dia tidak diberi datang bergolek. Membina kekuatan itu bermakna mesti rajin, mesti telus, mesti ikhlas, mesti jujur. Apatah lagi kita dalam perniagaan mendapat kepercayaan orang ramai. Orang ramai akan tengok kita, akan tengok pimpinan kita, akan tengok tawaran kita. Kalau kita dilihat ni macam tak pedulikan dekat dia, kalau kita dilihat bergantung kepada orang lain, kalau kita dilihat cakap tidak serupa bikin, maka orang tak percayalah. Bila orang tak percaya, kita tidak ada kekuatan. Bila kita tidak ada kekuatan, kita mula mencari jalan singkat. Jadi tidak ada jalan lain. Petua nombor 2 ialah kita mesti membina kekuatan sendiri. Petua nombor 3 apa dia? Dia 3 petua je, 3 strategi je nak menang pilihan raya, nak jadi kaya, nak dapat girlfriend yang cantik, sama je. 3 je petua dia. Petua ketiga ialah bersabar. Sebab timing. Sebab itu saya kata petua pertama dia ada turun, pasang, surut, turun, naik. Yang kedua, kita kena bina kekuatan sebab dengan kekuatan yang kita bina dan bila kita bersabar dan kita tahu bahawa gelombang itu akan datang dalam masa tertentu, kita berjaya meletakkan diri kita untuk mendapat laba yang paling besar bila gelombang itu sampai. Maksudnya, sekali lagi, tidak ada jalan singkat. There's no shortcut. Dia mesti kita perlu bersabar dan ambil jalan dengan minda yang panjang untuk masa yang kena. Jadi kalau tiga ini kita amalkan baik dalam hidup, baik dalam perniagaan, apatah lagi dalam politik. Sebab itu saudara-saudari tengok di Selangor contohnya 2008. Boleh tanya YB Roziah. Masa itu kita nak cari calon untuk bertanding kursi-kursi di Selangor, orang tak nak. Sebab dia tak yakin, sebab dia tak faham apa yang berlaku. Kita kena pujuk orang untuk bertanding. Sebab itu orang kata 2008, letak kucing pun kucing menang masa itu. Kita tengok gelombang 2008, 2018 di Johor, Saudari Nafsiah ada. Masa itu, berapa orang yakin kita boleh menang di Johor? Johor ni pekat UMNO. Tanya YB Rosnah. Saya ramai kawan-kawan ingat saya scam sebab YB Rosnah dia di kerusi yang bagus, dia dah buat kerja lama di Don Rembia. Saya beritahu YB, masa tu YB lain, Kak Rosnah tolong pergi ke Tangga Batu. Tangga Batu tu kerusi puaka. Sebab dekat situ ada kem tentera 20,000, mana pernah menang? Kem tentera Sungai Udang, hampir mustahil boleh menang. Jadi kalau saya jadi Kak Rosnah, saya ni mesti aku kena tipu lagi ni kan. Siapa sangka Tangga Batu boleh? Sebabnya kalau orang tanya saya, orang selalu tanya saya, macam mana you tahu semua? Sebab saya dilatih daripada kecil percaya 3 benda itu. Pertama, timing turun naik. Dalam apa-apa, berniaga ke, dalam hidup ke, dalam politik. Yang kedua, kena ada kekuatan dan daya tarikan sendiri. Dan ketiga, ambil jangka masa panjang sesuai timing itu dia kena masa naikkan. Jadi contohnya, di Johor, di Selangor, di Melaka, di mana-mana tempat, kalau kita betul-betul berpegang kepada 3 perkara tadi itu, maka gelombang itu akan sampai. Samalah dengan Sarawak, kalau kena cara, letak kucing pun boleh menang. Konsep itu cukup penting untuk difahami, terutamanya dalam keadaan kita sekarang memang betul berada di bawah. Orang yang tidak cerdik
dan tidak setia dengan perjuangan, yang tidak yakin dengan perjuangan kita, mereka akan tinggalkan kita. Di Sarawak berlaku, ada orang kata akar umbi ni banyak pergi kat PSB lah, banyak ikut sana. Saudara-saudari, jangan bimbang. Sebab kalau tanya saya tidak begitu bimbang mengenai PSB contohnya, kerana dia tidak ada satu tonggak dasar yang betul-betul mengambil kira soal kepentingan rakyat. Dia lebih tertumpu kepada individu-individu tertentu. Mereka pimpinan yang lama di Sarawak. Jadi dalam PSB ada pimpinan-pimpinan yang lama, kemudian ditambah pula pimpinan daripada keadilan yang kita bantu dan kita naikkan selama 20 tahun. Saudara Barubian, parti tolong dan angkat selama 20 tahun. Sumber, bantuan dan sebagainya, 20 tahun dia dapat. Sama dengan Cihau. Kalau ada kempen, semua pimpinan kanan akan turun ke Batu Lintang. Cihau lah dapat segala-galanya. Sama macam Willy dekat Puncak Borneo contohnya. Saya ingat saya selalu pergi ke Puncak Borneo kan. Dulu dia panggil apa? Bukan Puncak Borneo. Masa zaman Mambung lagi saya pergi ke Mambung kan. Saya ingat lagi bila saya turun berkempen dekat situ. Adalah lebih kurang 30 orang datang. Jadi saya tanya orang yang datang semua tu. Rupa-rupanya dia orang tak kenal pun Willy siapa. Sebab itu pimpinan masa itu macam Willy yang nak bertanding, dia perlukan pimpinan pusat datang, sebab kalau dia panggil orang tak keluar pun, sebab orang tak kenal dia. Dia pun duduk di Kuala Lumpur masa itu. Jadi dia jadi ahli parlimen bukan sangat sebab kekuatan dia, tapi sebab kerana kita membantu dan kita tolong dan kita bina gelombang, yang gelombang daripada Semenanjung itu akhirnya sampai ke seluruh negara dan kena timing dia. Kena timing maka Willy pun jadi calon dan sebagainya kan. Baik, berbalik kepada Sarawak dan juga Semenanjung dan Malaysia. Jadi kalau soal keadaan di Sarawak sekarang, saya cukup faham perasaan saudara-saudari. Orang yang dulu kita ingat ramai-ramai masuk parti, terutamanya lepas menang, segala jenis manusia masuk ni. Sebab baru menang kerajaan semua, orang yang kita tak pernah kenal pun masuk. Dan ramai kawan-kawan yang dah 20 tahun akan rasa terpinggir sebab tiba-tiba kita lemas dengan ramai orang yang baru. Sebab itu hukum alam ada naik dan ada turun. Naik menguji yang pimpinan, yang kawan-kawan untuk mengenal watak orang-orang yang datang. Turun menguji kita untuk juga kenal siapa yang setia dan yang lebih penting untuk membersihkan parti daripada orang-orang yang tidak pernah yakin pun dengan perjuangan dan landasan yang kita bawa. Jadi kalau saudara-saudari tanya saya ucap tahniah kepada semua pimpinan-pimpinan akar umbi kita yang masih dan akan terus setia dengan keadilan Sarawak sampai hari ini. Orang nak kata apa? PKR kalah ke apa, PKR tidak, biar dia kata. Sebab ingat 3 petua yang saya kata tadi. Dia akan ada naik dan dia akan ada turun. Bila kita bina kekuatan kita dan kita ada jangka masa panjang perjuangan, saudara-saudari akan berada di satu tempat yang masa itu tiba-tiba saudara-saudari tak terfikir pun, kalau ada di kalangan saudara-saudari yang tak pernah nampak pun dia ni macam tak layak pun jadi wakil rakyat, tapi tiba-tiba menang. Masa itu Haji Jalil dia boleh menamatkan rekod bertanding 6 kali tak menang. Kalau kena cara, insyaAllah menang. Tapi sebab itu, kita juga kena faham bagaimana menyusun strategi dan kempen masuk pilihan raya. Baik. Kalah di Sarawak. Saudara-saudari rasa, kalah di Johor, macam nak kata tadi. Saudara-saudari rasa, kenapa kita kalah? Haji Jalil, orang tanya, kenapa kamu orang wakil-wakil keadilan ni semua orang baik-baik? Orang profesional, peguam, engineer, orang terpelajar. Kalau dia tak bertanding sebagai calon keadilan,
Orang suka dia. Tapi walaupun orang suka dia, masuk pilihan raya, orang tak nak undi dia. Sama keadaan di Johor. Calon-calon kita buat kerja di bawah ni jauh lagi banyak daripada calon BN ke, calon PAS ke, calon bersatu ke. Dah orang tahu pun. Tapi kenapa? Sebab itu dalam kempen pilihan raya, dia ada hierarki dan juga tanggungjawab bidang kerja masing-masing. Apa bidang kerja sahabat-sahabat di cabang di bawah di negeri? Menyiapkan jentera, mengetuk pintu, kenal supaya orang kenal, dan kita kibar bendera kita di kawasan masing-masing supaya orang kenal. Kerana ingat, kempen ini dia akan ada satu gelombang. Kalau gelombang itu sampai tapi bendera kita tak pernah ada di situ, orang tak pernah tahu kita ada di situ, maka kita akan terlepas gelombang itu. Tapi kalaupun kita tak kuat mana, walaupun orang kata dia ni sebenarnya yalah parti dia sama, dia tak kuat mana pun, tapi bila gelombang itu sampai, orang ingat PKR memang ada di kawasan-kawasan di Sarawak ini, masa itulah watak-watak macam Willy Mongin tiba-tiba menang. Jadi itu tugas saudara-saudari di bawah. Tapi adakah menang kalah di Sarawak, di kursi-kursi di Sarawak, di Johor, terletak semata-mata atas bahu saudara-saudari ataupun semata-mata atas soal jentera? Sebab yang kita biasa dengar ialah masuk pilihan raya saja, oh kalau kalah, oh jentera tak kuat. Kalau soal jentera kuat, macam mana UMNO boleh kalah? Sedangkan UMNO jentera paling kuat, wang paling banyak, kalah juga masuk pilihan raya. Sebab hierarki kempen ini terbahagi dua. Itu bidang tugasan jentera, pimpinan cabang di bawah. Dan tugas yang lagi besar ialah tugas pimpinan pusat, daripada presiden, timbalan presiden, naik presiden, kepada ketua wanita, kepada ketua AMK, kepada pengarah strategi, kepada pengarah komunikasi, kepada ketua penerangan, kerana mereka memikul beban untuk membina naratif yang betul kepada rakyat. Sebab sebahagian besar keputusan mengundi itu bukan berdasarkan sangat calon di bawah. Bukan sangat berdasarkan kepada kekuatan jentera di bawah. Sebahagian besar keputusan mengundi di sesuatu tempat, dan ini telah dibuktikan di 4 pilihan raya negeri berturut-turut, dia sebenarnya bergantung kepada bagaimana mesra dan dekatnya parti di pandangan rakyat di peringkat pusat. Sebab itu kalau saudara-saudari tanya saya, kenapa kita kalah 4 pilihan raya negeri berturut-turut? Saudara-saudari pun ada jawapan. Saudara-saudari pun dah bagi jawapan itu. Cuma saya, bila saya bercakap, saya menjadi pembesar suara yang menyampaikan maklum balas ini kepada pimpinan-pimpinan dan saingan saya di pusat. Kita kalah pilihan raya negeri kerana kita dilihat terpisah daripada rakyat selepas kita menang 2018. Mudah saja. Kita sebelum ini dilihat sebagai parti yang paling ke depan bawa suara rakyat. Siapa parti yang paling awal bawa soal tanah adat? Keadilan. Siapa yang boleh bawa soal empangan di Baharam, daripada soal di Baharam sampai jadi isu nasional? Keadilan. Siapa yang bawa isu-isu anak muda tak ada kerja, gaji, soal hutang anak-anak muda? Keadilan. Kita memang dikenali dan mendekati dan didekati oleh rakyat kerana kita satu-satunya parti yang tertumpu 100% soal permasalahan rakyat. Sebab parti lain dia ada sentimen. UMNO cerita orang Melayu, PAS cerita pasal agama. Kalau Sarawak, GPS cerita pasal Sarawak. Dia kaya, yang bawah miskin tak apa, asalkan Sarawak. Asal ada orang, 10 orang Sarawak kaya, tak apalah. Itu cukup. Keadilan adalah satu-satunya parti sebab jiwa kita yang pelbagai, yang satu-satunya perkara yang menyatukan kita ialah kita datang daripada rakyat, kita faham perasaan rakyat,
Dan sebab itu kita suarakan masalah rakyat. Dan itulah yang mendekatkan kita dengan rakyat selama ini. Bila kita jadi kerajaan, saya faham kita ambil masa untuk kita sesuaikan daripada menjadi pembangkang kepada menjadi kerajaan. Saya faham ketika itu pandangan parti ialah sebagai kerajaan kita kena tumpukan kepada prestasi kerajaan. Sedari-sedari juga kita tahu dan kita kena terima hakikat bahawa dalam tempoh 22 bulan itu bukan semua orang bersetuju dengan prestasi kita di Putrajaya. Kemudian kita dikhianati pula. Dan selepas kita dikhianati, apabila kita tidak dengan cepat kembali bersuara mengenai masalah rakyat dalam keadaan selama 2 tahun rakyat hidup susah sebab PKP lah. PKP pertama, PKP kedua, lama-lama aku pun dah tak tahu PKP berapa dah. Bila rakyat rasa, kita tengah susah ni, 2 tahun. Tapi yang dilihat di atas ialah parti-parti politik, baik Barisan Nasional, baik Perikatan Nasional dan baik Pakatan Harapan sendiri terlalu taksub mencaturkan macam mana nak kembali ke Putrajaya. Kita semua tahu itu jawapannya. Jadi itu menyebabkan akhirnya kemuncaknya masuk ke dalam pilihan raya negeri Johor. Pengundi atas pagar beritahu sebenarnya kamu ni semua sama. Kamu kata kamu nak bela rakyat, tapi kamu nampak lebih sibuk mengenai diri kamu sendiri, kan? Jadi apabila pengundi atas pagar merasakan begitu, dalam keadaan UMNO di Johor tidak menambah undinya, GPS di Sarawak tidak menambah undinya. Jumlah yang mengundi GPS itu tidak banyak berbeza dengan pilihan raya negeri yang lepas. Jumlah yang mengundi UMNO di Johor tidak banyak berbeza dengan pilihan raya umum yang lepas. Yang berbeza apa dia? Pengundi-pengundi atas pagar yang selama ini menyokong kita, dia kata sebenarnya aku bosan. Kamu ni semua sama. Kalau saya undi pun belum tentu kita akan dapat benda yang kita nak, kerana mungkin dia lompat macam Azmin dengan Zuraidah lompat. Jadi bila pengundi atas pagar merasakan begitu, pengundi itu tidak mengundi kita. Lebih teruk, bila kita ada pula parti-parti lain yang kata dia bukan UMNO, dia bukan GPS, dia pun ulang ayat kita. Kalau di Johor, sebab itu kita ada Perikatan Nasional, pengundi atas pagar tu dia pergi kepada Perikatan Nasional. Jadi Pakatan dapat lebih sedikit daripada Perikatan Nasional, tapi tidak cukup untuk mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Kalau di Sarawak baru ni, perkara yang sama berlaku. Pengundi kita yang sebelum ini menyokong PKR dan PH, sebab ada PSP, dia kata tak apalah, paling kurang PSP ni orang Sarawak juga. Ini bukan parti Malaya. Itu diagnosis yang berlaku. Kan? Jadi, sebab itu, saya boleh terus jawab soalan yang kedua. Kenapa bila kita berkempen kali ini, kita perlu buat keputusan yang jelas mengenai siapa yang perlu dipilih, kerana pilihan itu menentukan mod dan juga strategi masuk pilihan raya. Setiap kali ada pemilihan, kalau ditanya kenapa ada kumpulan, sebenarnya pemilihan parti ini adalah satu amalan demokrasi yang sama juga macam kita masuk pilihan raya umum, pilihan raya negeri. Kenapa ada parti-parti dalam yang masuk bertanding dalam pilihan raya negeri, pilihan raya umum? Kerana